أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. Amin. Yang dihormati pengurusi masjid, Tuan Imam, Tuan Bilal, seluruh jiki masjid, tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khabar semua? Baik, alhamdulillah. Ini kuliah yang pertama ke ada sebelum ni? Kuliah pertama? Allah Akbar. Kuliah pertama Covid nama dia. Alhamdulillah kita mendapatkan kesyukuran kepada Allah Ta'ala kerana diberi peluang kepada kita untuk kita hadir lagi ke tempat yang penuh barakah dan rahmat kepada Allah Ta'ala ni. Kita mampu untuk berjemaah bersama-sama setelah 3 bulan berjemaah di rumah. Kau ada yang tidak jemaah di rumah? Ada. Ya, tak ada ni. Semua berjemaah, alhamdulillah. Sampaikan semua merasa untuk jadi khatib hari raya, baca khutbah hari raya, nak jadi imam tarawih. Berasa macam mana jadi imam tarawih? Apa ni? Nyetok. Orang Kelantan sebut nyetok. Allahu Akbar. Baru kita tahu betapa periknya selama ni Tok Imam ni dia bimbing solat tarawih. Allah, mujur makmum belakang dia, isteri dia tu tak diman buat 20 bang. Allah. Buat 8 pun nak sambung witir punya lah. Perik ada di mana. Alhamdulillah. Jadi banyak Allah Ta'ala uji kita 3 bulan. 3 bulan tak habis lagi ujian ni. Tengok ibu-ibu tak dapat hadir lagi. Jumaat saya tak Jumaat dengan aku pula. Adalah dia tak Jumaat lagi ni. Tak pergi lagi Jumaat. Minggu lepas musafir ke Perak. InsyaAllah kita cuba minggu ni lah. Nampak ada masjid yang sudah boleh kita walk-in lah. Tak perlu daftar dan sebagainya, ada dah. Dia Allah Ta'ala ni dia tak cuek dah ni. Ni kok peristiwa wabak Covid ni Allah Ta'ala tegur kita dalam keadaan tidak cuek dah. Kata Haji Haji Fakhrul Razi, Haji Razi tak cuek gitu dah. Dia tepuk dah. Allah Ta'ala tepuk dah kita waktu ini. Bila Allah Ta'ala datangkan, bila start itu 14-15 bulan itu nak bulan 3. Tak boleh. Budak-budak yang belajar habis pensyarah dia pun balik kampung. Allahu Akbar. Orang bujang-bujang lah, kawan-kawan duduk sini. Dia nak cerita gitu. Duduk dalam rumah tak boleh keluar. Selama ni hari-hari pergi pasar, pergi kedai dan sebagainya, 2 minggu sekali. Sebulan sekali pun ada. Sebab apa? Rasa seolah-olah kita ni ketakutan pun ada. Rasa macam tak sedap hati pun ada. Macam-macam perasaan kita. Allah Ta'ala rakam dalam Quran, awalana bluwannakum bisyai'in minal khawf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Ayat ni Allah Ta'ala turun ni, ayat ni hak peristiwa hak berlaku kita ni daripada bulan 3 sampai ke hari ni. Allahu Akbar. Boleh kata komplit, banyak lagi ayat boleh kata komplit, dia ayat tu saja. Allah Ta'ala bentangkan kepada kita walanabluwannakum bisyai' minal khauf. Rasa takut kita. Rasa takut. Tengok pergi pasar. Pasar ni orang penuh duk berhimpit-himpit nak beli belah. Kena pula sehari 2 sebelum hari raya. Parking depan kedai depan kubur tu nak pergi pasar.
Jalan kaki nyuk-nyuk semata-mata nak beli serai sahaja. Nah, tengok obat tu bila tak berhimpit-himpit dan sebagainya waktu. Takut nak pergi dekat, takut. Waljur, rasa lapar. Ya. Awal-awal sebelum dia kata apa? Orang persendirian, kau siapa-siapa yang tidak berdaftar selain daripada jabat kebajikan, apa ni, badan berkanu dan sebagainya, NGO ni, tak boleh nak bagi bantuan. Sebelum tu sempat pergi bagi bantuan. Dengar-dengar cerita ada yang makan nasi dengan kicap saja seminggu dah. Seminggu dah makan nasi dengan kicap. Allahu Akbar. Rasa nak berair mata. Tak apa lagi. Dengar pula cerita dia ni makan roti cicah air saja. Nasi tak jumpa. Tengok umur besar. Allahu Akbar. Minal juk ni, rasa lapar ni. Kita rasa ada lapar. Rasa juga lapar lah. Tak boleh nak beli goreng pisang goreng, tak boleh nak beli contoh gitu. Rasa lapar benda-benda gitulah. Nak cendol tak boleh nak makan sebab tutup kedai. Orang lain bukan sebab tu dak. Kenapa tak ada makan dah. Wa naqsim minal amwal. Allah, harta jadi kurang nak tokai-tokai besar-besar pun. Wahak istilahnya sebut orang pada tu sebut wahak. Wahak ni maknanya susah. Susah waktu ni. Nah, gaji kita kena potong. Gaji kena potong. Mujurlah apa? Alhamdulillah dia tak ambil. Hak loan kereta tu dia tak ambil. Jadi ada sikit, sebuah sikit lah. Kuliah tak jalan pun boleh lagi lah. Tapi kita nak cerita gitu. Minal amwal wasamarat. Dia istilah orang dulu ni dia bertanam. Wasamarat ni buah-buahan. Kurang harta, kurang tanaman, hasil tanaman kurang dan sebagainya. Kena pula sehari dua baru ni berlaku hujan lebat. Air pasang besar katanya minggu depan. Tapi sehari dua ni limpah air, bertakung pula. Ada orang tanah ubi berpuluh-puluh hektar kena banjir kilat 2-3 hari selang. Ubi kayu ni tak boleh lama selang banjir tak, selang air rasa. Nak jadi busuk, buruk dan sebagainya. Allah Ta'ala bagi ujian. Wa basyiris sabirin. Allah Ta'ala kata maka berita gembiralah dan berita gembira bagi mereka yang sabar. Sabar tak kita duduk rumah? Ada stres bergaduh dengan anak. Nak buat kerja ni, buka laptop, anak mari nak main game lah, nak tengok cerita kartun lah, apa-apalah. Tak. Stres juga kerja di rumah ni. Awal-awal tu suka boleh duduk rumah tak payah pergi apa suka. Lama-lama boleh seminggu dua masa stres juga ni. Tak. Pergi pasar biasa, hari biasa pergi pasar tak sampai sejam. Tak. Time PKP ni pergi pasar 3 jam. Bini kata gimana? Mana tu tak balik-balik lagi. Orang ramai nak beratur. Ada orang pusing, boring sangat. Duduk rumah 2 minggu, tiap 2 minggu baru boleh keluar. Allah Ta'ala bagi ujian. Tapi nak tahu kita ni sabar ke tak? Sabar yang dimaksudkan di sini adalah kita bersabar dalam keadaan bukan berdiam diri tak. Kita minta dengan Allah Ta'ala. Berapa ramai yang marah kerana tak boleh pergi Jumaat? Tapi berapa ramai yang tahu imam ni marah kerana tak ramai pun datang solat subuh selepas dibenarkan untuk solat di masjid. Marah tak pagi Jumaat, tak marah. Tak boleh pergi masjid solat Jumaat. Hak Jumaat tu seminggu sekali. Hak subuh ni tiap-tiap hari ni. Dan Allah Ta'ala tu kita nak kata tu, Allah Ta'ala tak cuek dah kita. Kalau seorang ayah kejutkan anak dia, alung bangun cuek-cuek gitu. Tak berasa apa dia. Pergi dulu dia kata ayah dia. Tapi kalau ayah dia tepuk, berasa macam mana? Terkejut. Kena pula ayah dia pukul. Nak istilah Allah Ta'ala ni, dia tepuk kau, dia cuek kau, dia pukul kita, dia tak tahu. Tapi kalau kita tak rasa sentap lagi dengan apa yang berlaku pada hari ni, Allahu Akbar. Ugi. 3 bulan Allah Ta'ala uji. Sampai hari ni 3 bulan Allah Ta'ala uji. Berapa ramai yang beraya tak rasa raya. Saya mujur tiba-tiba
terdetik hati nak buat ketupat. Ketupat palas lah. Orang Kelantan ni, ketupat palas hari raya dia kena ketupat dia manis. Ada ketupat lemak dia jual tapi tak feeling orang kata. Tak feel, tak rasa. Nak hak Kelantan juga. Manis, lagi satu ada serunding daging. Oh, tu. Buat sendiri. First time 30 tahun hidup, 35 tahun ni hidup, tak pernah buat ketupat. Tahun ni kita buat ketupat. Ada hikmah dia. Tahun depan kita jual ketupat boleh ada lah. Tak nak ceritanya begitu. 3 bulan Allah Ta'ala uji kita. Allahu Akbar. Kalau baca Quran, sebulan sebelum puasa tu dah 1 juzuk, puasa pula 1 juzuk, 30 juzuk. Bulan Ramadan 30 juzuk, Syawal pula 30 juzuk. Allahu Akbar. Banyaknya masa kita dengan Allah Ta'ala, alhamdulillah. Kalau itu yang berlaku. Tapi kalau lebih rendah daripada gerah-gerah yang sebelum ni, Allahu Akbar. Takut kita. Andai kata kita lah, ayat ni tak boleh sebut tapi nak sebut. Kalau andai kata kita lah ditakdirkan Allah Ta'ala pilih untuk terkena wabak ni, bagaimana kita? Awal-awal kena duduk marah tabligh. Tapi bila tabligh tu duduk, geng sahabat-sahabat kita tabligh ni duduk dalam ward, dalam hospital ni, misi-misi doktor-doktor pakar puji. Tak pernah lagi orang sakit ni duduk baca Quran. Jarang dia kata jumpa. Tapi bila-bila dengan sahabat-sahabat tabligh ni yang dituduh menyebarkan wabak ni, Allahu Akbar. Tengok hikmah orang kepada orang agama waktu itu. Lepas tu masjid lambat buka dan sebagainya. Bayangkan waktu tengah-tengah wabak tengah merebak kuat. Positif ni beratus ribu dan sebagainya. Bayangkan waktu itu masjid dibuka. Marilah kelata masjid 20 orang. 20 orang tu akan dikecam. Bayangkan. Orang masjid dikecam. Ada apa? Ustaz ada ceramah pun kena kecam. Tapi Allah Ta'ala ni di 3 bulan ni dia uji kita. Nak tengok perasaan kita ni kepada Islam, kepada dia ni, kepada Allah Ta'ala ni bagaimana hati kita. Tapi kita rasa jauh dengan masjid. Bila tak boleh pergi masjid, alhamdulillah, hati kita berada di sini, alhamdulillah. Tapi kalau tak rasa lama tak pergi masjid, ya tak rasa apa. Nak pergi malah sebab lama tak pergi masjid. Bahaya tu. Dia wabak lain dah pula tu. COVID-20 pula jadi, tidak 19 dah. Jadi kita sambung sikit. Sikit. Sebab katanya SOP baru kuliah ni, waktu masuk waktu tu berhenti. Sikit. Untung mukadimah panjang. Jadi alhamdulillah hari tu kita belajar, kita sebut tentang peranan masjid dalam masyarakat dan negara Islam. Allah, banyak. Tak boleh pergi Jumaat berasa sayang ke masjid. Adakah ada orang lompat pagar masjid, dia nak bagi sedekah ke masjid? Ada? Tak ada. Adakah isu tutup pagar masjid tapi ada orang lompat masuk masjid? Sebab apa? Nak bagi duit tabung masjid. Ada? Waktu PKP. Tak ada dengar lagi tak? Tak apalah. Waktu dia ikut SOP. Alhamdulillah. Tapi nak kata sedekah di mana-mana boleh lah. Sedekah lah. Ada seorang ustaz ni hak viral duduk tolong orang dan sebagainya tu. Dia buka juga tabung dia dah. Bagi sepasing ke, RM1 ke. Kalau banyak sangat bagi RM1. Ada 10 pertubuhan minta, bagi RM1. Baru RM10. RM1 satu. Waktu ini kita ditekan, kita dalam ketakutan, nak keluar rumah takut berjangkit dan sebagainya. Tapi waktu ini juga Allah Ta'ala bagi kesenangan kepada kita untuk beribadat. Selama ni duduk di office, nak baca Quran tak sempat. Baru je buka, bawah telefon, mari sini nak jumpa. Duduk dalam meeting, ada orang baca Quran dalam meeting? Tak ada. Tapi bila berada di rumah, senangnya, banyaknya masa untuk kita baca Quran. Nampak? Inna ma'al usri yusra. Ada ulama kata, dia kata waktu susah ni akan datang waktu senang. Ada ulama kata waktu susah ni, dalam waktu susah itu ada kesenangan.
Susahnya kita, tapi ada benda kita senang. Contohnya begitu. Senang apa? Buat ibadah, orang sedekah ke orang, duit lebih banyak. Yang mana duit lebih lah. Nampak? Itu yang berlaku. Tu nak kata Allah Ta'ala ni, dia nak tepuk dah belakang kita. Dia tepuk, dia tanya, mu sedar ke tak ni? Kita pun sedar, Alhamdulillah. Kita tak sedar lagi. Cari. Mana tempat yang perlu kita sedar dalam 3 bulan ni yang Allah Ta'ala tunjukkan kepada kita. Tak ceritalah spekulasi. Ini adalah wabak ciptaan Cina. Cerita lain lah. Orang hantar ini Amerika punya. Itu spekulasi saja. Kita sebagai orang Islam perlu melihat segala kejadian, walaupun manusia yang punca dia, tapi segala-galanya adalah daripada Allah Ta'ala. Ini tauhid. Ini akidah kita. Nak tak nak, kita duduk berdoa pada Allah Ta'ala. Supaya apa? Dijauhkan daripada bala ni Allah Ta'ala. Paling tidak kita doa seperti kita bila turun hujan. Kita doa supaya hujan tu jadi manfaat kepada kita. Amal surah ni tiap-tiap kali solat sebut Alam Nasrah ni. Innamal usri yusra. Biar Allah Ta'ala tunjuk dalam kesusahan ni ada kesenangan. Suami yang tak pandai beli barang. Tak, dulu tak boleh nak beza ikan kembung, pelalin, siapa kita? Mambung. Tanya saya tak erti. Saya kenal 2-3 ikan selar kuning tu. Lepas tu ikan sardin. Sempat nak rebus makan dengan pudu. Letak pula durian ni sekarang. Durian, mesti banyak durian tak? Tu kita kenal lah. Lepas tu suami yang tak pernah masak, masak. Jangan bagi tahu isteri ayam, duduk diam, biar abang masak. Sebab apa? Ada grup suami masak apa hari ni. Hikmah belaka. Jadi kita kena melihat satu benda yang Allah Ta'ala ni buat ni bukan satu benda yang buruk, malah dia lebih-lebih lagi untuk membina kita selaku umat Islam menjadi seorang Islam yang kuat dalam beribadat kepada Allah Ta'ala. Sedap pukul sebab kuliah first lah. Orang lain. Esok ustaz lain mari dia sebut pasal ni, kita biasa dah lah. Sebab apa? Ustaz Nasrun dah sebut dah malam sebelum. Untung juga jadi first kan. Jadi kita sebut masjid itu hari yang kedua. Masa episod yang kedua ni lepas hijrah Nabi SAW, asas yang kedua mempersaudarakan sesama muslimin, orang yang hijrah dan juga yang berada di Madinah. Antara sahabatnya orang-orang muhajirin dan ansar. Bila mari orang yang hijrah ni sampai ke Madinah, mereka bagi ruang. Pilih nak duduk rumah siapa, pilih nak bersaudara dengan siapa. Ada yang bagi rumah. Barangkali kalau ada kereta waktu itu, bagi kereta. Ambil kereta kita ada lebih. Ambil. Motor kita ada lebih. Ambil. Basikal kita ada lebih. Ambil. Kita ada bini 4, ambil lah 3-3. Tinggal kita seorang. Itu yang berlaku. Tahap tu. Kenapa? Mereka tahu yang datang ini dalam keadaan yang susah. Sebab tu tangan yang memberi lebih baik daripada tangan yang meminta. Orang yang datang kepada kita kena tahu mereka itu susah. Physically dan mentally. Physical mereka dan juga mental. Allah. Lebih-lebih lagi waktu ni. Tengok sahabat-sahabat kita, jiran-jiran kita. Jiran saya tu, ayah dia sakit sebelum isytihar ni, PKP ni. Balik ke Perak stroke. Minggu lepas baru dia, hujung minggu lepas. Hari Sabtu, Ahad, Isnin. Baru dia balik sini. Isnin ke Isnin. Minggu lepas ni. Baru dia balik 3 bulan. Kata duk Perak, dia balik Terengganu rumah bapa mentua dia. Lepas tu bengkel kereta kat sini, siapa yang jaga? Dia biar kepada pekerja dia. Dia buat apa? Dia jadi nelayan dekat Terengganu. Nampak? Rezeki dia lagi banyak dia kata. Dia dapat daripada dia buka bengkel kereta sini. Waktu 3 bulan. Bila dia datang balik lah ke PD, dia kata sebab rumah dia sini. Jengok-jengok lah jiran-jiran kita. Ada nampak okey dia ni. Nampak okey. Sebab dia meniaga sendiri. Isteri sahaja yang bekerja tapi
tak dapat, tak mampu nak tangguh, minta juga bantuan. Berjalan. Kita ada duk cari. Biar jiwa kita ni rasa nak bantu. Bagi beras kampik pun orang suka dah. 5 kilo pun tak apa dah. Dah. Telur apa ni? 1 paket tak apa dah. Kicap orang suka dah, tak masalah dah. Asal bagi. Berapa bukan nilainya, apa yang kita bagi bukan nilainya. Yang penting Allah Ta'ala kata kita bagi. Yang penting kita bagi. Jadi mereka di Madinah ni betul-betul memberikan ruang kepada sahabat-sahabat mereka yang datang daripada Mekah. Rasulullah SAW mempersaudarkan Ja'far bin Abi Talib dengan Mu'az bin Jabal. Sepupu dia ni dengan Mu'az bin Jabal mempersaudarkan antara Hamzah bin Abdul Muttalib dengan Zaid bin Harisah, mempersaudarkan antara Abu Bakar As-Siddiq dengan Kharijah bin Zuhair, mempersaudarkan antara Umair bin Khattab dengan Utbah bin Malik, mempersaudarkan antara Abdul Rahman bin Auf dengan Sa'ad bin Arabi' dan lain-lain lagi. Seperti yang akan kita perhatikan nanti, ikatan persaudaraan ini dimeterikan dengan asas maddi dan juga kerana dasar waris mewarisi di antara itu adalah anasir kebenaran. Allah Ta'ala, Nabi SAW ni dia nak tunjuk bahawasanya prinsip persaudaraan yang sebegini rupa melebihi pertalian keturunan. Muktuna mana Quraisy, muktuna mana duduk Madinah. Tak fikir dah, tapi atas dasar Islam kita bersaudara. Tapi Islam agama kita tak ajar sampai tahap tu saja dak. Mu Islam aku tolong, mu bukan Islam aku tak tolong. Tidak. Mu Islam aku tolong, selagi mu manusia aku juga tolong. Bahkan binatang dan tumbuhan Allah Ta'ala juga suruh tolong. Nampak? Tu Islam yang sebenar. Oh ni mari, oh Islam mari. Bukan Islam jangan mari. Tak. Bagi bantuan dan sebagainya, bagi. Cina, India, tak ada masalah. Dapat pahala. Ya. Dapat pahala sedekah sama. Sama ada bagi pada orang Islam ataupun bagi orang kafir, tetap sama. Kerana mereka ni tergolong dalam mereka yang melekat. Adakah Allah Ta'ala sebut berilah sedekah kepada orang yang memerlukan dari kalangan orang Islam? Tak. Dia kata yang memerlukan sahaja. Maknanya semua orang yang memerlukan kena bantu. Jangan pula lepas dengar kuliah ni, kesian tengok kawan kita baru mati bini. Tak, pujuk bini kita pergi kahwin kawan kita, jangan. Tak, jangan begitu. Tak, nak cerita ni tahap-tahap mereka ni sampai tahap. Tak, bantulah sebantu yang boleh pada kawan-kawan kita. Bantu. Ni jangan duduk heboh dekat Facebook saja. Komen Allah ginilah, kesiannya dia dan sebagainya. Nah, bantu. Orang letak dah nombor akaun dan sebagainya tu, bantu. Nah. Allah Ta'ala sebut dalam surah Anfal ayat 75. Wa ulul arhami ba'duhum awla bi ba'din fi kitabillah. Innallaha bikulli syai'in alim. Mana dia dan orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebahagiannya lebih berhak terhadap sesamanya dari bukan kerabatnya di dalam kitab Allah. Sungguhnya Allah mengetahui segala sesuatu. Otomatik ayat ni dia sebut masukkan apa yang dipertikaikan sebelumnya, dan dengan ini juga maka putuslah dasar waris mewarisi dalam persaudaraan ini. Dan tiap individu kembali kepada hubungan dan pertalian keturunan masing-masing. Hanya yang kekal tiap mukmin adalah saudara Islam secara umum. Islam saja. Atas dasar Islam. Pengajaran dan petanda, inilah asas dan dasar kedua-dua yang dipegang dan diamalkan oleh Rasulullah SAW bila sampai di tempat baru. Nah, sampai tempat baru, cari tapak nak buat masjid ataupun cari masjid. Nah, subuh tadi pergi solat masjid pertama kali selepas PKP, solat surau. Tak tahu. Punya boleh. Semalam baru tahu, baru boleh naik ke surau ke masjid. Allah berat lah.
Orang duk saya pada WhatsApp tak perasan. Pagi tadi pergi jumpa ada seorang ustaz ni, dia baru sampai. Dia sebut, dia kata, kita duk 2-3 hari duk lalu depan surau. Boleh masuk ke tak? Boleh masuk ke tak ke surau? Kata, kenapa gitu? Yalah dia orang baru, nak cari kawan. Orang kata carilah dekat, datanglah ke surau. Nampak? Dapat jumpalah 2-3 orang waktu subuh kan. 2-3 orang tak apa lah. Tak. Malam ni datang lagi. Maghrib jumpa orang. InsyaAllah. Makin ramai dan sebagainya. Dapat jumpa kawan. Kita dulu, mari sampai tempat baru, kita akan rasa macam betul tak tahu ke mana. Tapi teori ni, dia terbukti. Sampailah ke mana-mana, gilah ke surau ataupun masjid. Jangan pergi kedai makan. Orang tak berapa nak layan kita kedai makan. Tapi surau masjid ni orang layan kita. Sebab apa? Bila orang habis beribadat, habis solat sebagainya, dia boleh layan kita. Tapi kalau kat tempat makan, orang makan je lah. Tak? Sibuk tanya, bang, ada kenal orang tu? Dia ni aku sibuk nak makan. Dia sibuk nak tanya. Susah sikit lah, ada yang layan. Cuma, teori ni, dari tempat baru, pergi surau masjid, insyaAllah jumpa kawan. Kerana biasanya orang berada di surau masjid ni, adalah mereka yang okey. Bukan tak datang masjid surau ni tak okey tak, maksudnya biasanya. Yang solat di masjid surau ni mereka yang okey. Macam. Dan orang surau masjid ni biasanya dia tahu belaka. Dia tahu belaka apa yang berlaku di sekeliling tu. Rumah saya rosak apa? Paip rosaklah, nak kontak siapa? Ada. Dia tahu orang surau. Saya pun akan kontak je ke surau kalau apa-apa berlaku di rumah saya. Elektrik tak hidup pukul 3 pagi, pukul 12 malam, kita kontak orang surau. Dia kata orang ni sekian-sekian, kita kontak. Rupa-rupanya benda tu berjalan daripada sistem ni berjalan daripada zaman Nabi SAW sehingga ke sekarang. Orang-orang yang biasa dengan masjid, yang biasa menerima bantuan daripada masjid, yang suka bersosial di masjid, bila masjid ni tak boleh nak masuk, tak boleh nak pergi, seolah-olah putus harapan. Betul tak? Orang masjid ni lah sentiasa bagi bantuan pada kita. Contoh, tiba-tiba putus, masjid tak tahu mana, air tak ada, dekat taman, dekat kampung, mana orang pergi? Masjid lah, kolam besar, surau lah, tangki besar. Betul tak? Paling tidak nak ambil wuduk je, nak solat, tak ada air, mana kita pergi? Surau ataupun masjid. Jarang pergi ke laut, ada air tak ada, PD setiap air tak ada, pergi ke laut mandi, ada. Masing mesti air, tu sebab tu tak pergi. Kalau kita kata, aduh PD tak ada air pula, siapa duk PD tu? Laut. Kalau naik motor tu tak habis gear. Gear 1, gear 2, tak sempat gear 3. Lancar. Sampai dah. Kalau yang bukit lah, tu nak cerita. Tapi tak boleh nak pergi. Katalah tak ada air mineral, tak ada. Kita pergi ambil air laut. Rubuh-rubuh. Minum boleh. Masing juga. Kau dia jadi tawar. Tak. Itu nak cerita tu. Tak. Tapi orang ni waktu susah dia akan datang ke masjid. Tak. Rasanya di masjid dan surau dia waktu sekarang ni, moden ni, dia lebih selesa daripada rumah. Sebab apa? Keliling ada aircon. Kalau rumah saya ni tak pakai gini, semak gini, tak ada ni. Boleh jadi silap baju pagoda, tak pakai baju tu. Sebab apa? Mari sini sedap tau. Boleh tutup ni. Tak peluh lagi ni. Tak berpeluh lagi ni. Intro baru ni. Dah nak cerita gitu. Tak. Nikmatnya berada di, nikmatnya ada masjid berdekatan dengan kita. Jadi alhamdulillah. Kemudian persaudaraan sesama Islam. Jadi kalau kita kawan-kawan dengan sahabat-sahabat kita yang Islam, yang kuat agama, kalau dia tak boleh bantu kita, pelik lah. Kita pun kuat, orang masjid dengan kuliah, tak habis kuliah sini, kuliah online pula. Tak habis kuliah online live pula dan sebagainya, baca kitab sebagainya. Bila orang minta bantuan sikit, kita diam.
Ada benda yang tidak kena. Apa dia? Masjid saya dah asas pertama tadi. Nak menggerakkan kita. Tapi bab persaudaraan ni kita gagal. Itu bahaya. Tak. Jadi ringan-ringankan tangan. Tiap kali masjid RM1. RM1. Berapa kali masjid? 5 kali. RM5. Aku tiap-tiap kali pergi masjid, aku nak sedekah RM1. RM1. Letak 5 kali pergi. Biar gitu. Asal masjid sedekah. Asal sedekah masjid. Dulu tahun lepas ke 2 tahun lepas saya. Jadi imam tarawih dekat surau. Ya. Kita ni biasa sampai-sampai taklah masuk dah, tunggu orang azan dulu, habis azan baru masuk surau dah. Kita perasan tiap-tiap hari kita sampai, kita duduk dalam kereta tu, mesti ada anak beranak ni, seorang ibu dan seorang anak kecil. Ibu ni dia akan bawa anak dia, mungkin dia duduk belah sana sikit. Dia bawa anak dia ke surau, dia suruh anak dia masukkan duit dalam tabung. Sama ada orang perasan tak perasan, Allah alam. Tapi tiap-tiap hari saya berada waktu itu, kita perasan. Mula-mula nampak dia tergesa-gesa, dia terbalik. Dia tak solat tarawih, mungkin ada komitmen jaga anak dan sebagainya. Cuma kita perasan 2-3 hari, berminggu-minggu kita tengok, tiap-tiap ada. Akak ni selalu ada. Pergi letak duit, balik. Pergi letak duit. Nampak. Kalau waktu tu dia letak malam, waktu tu, kan orang kata dah, kalau waktu kita sedekah RM1, kena pula time tu adalah Lailatul Qadar. Allah. Mungkin yang tu dia cari kerja, Allah alam. Tak apalah. Sekurang-kurangnya dia ajar diri dia tiap-tiap hari, waktu selang di antara maghrib dan isyak, tak ada apa-apa masalah waktu tu, tak ada apa-apa. Cuma nak kata waktu tu dia lapang, waktu tu lah dia bagi sedekah. Kita perasan tiap-tiap hari. Cuma puasa ni sebab tak pergi seorang, kita tak tahulah tak. Itu yang berlaku. Jadi alhamdulillah, ajar diri untuk sama juga solat duha, datang masjid, solat Jumaat dan sebagainya. Kita ajar diri kita, paksa diri kita. Bangun qiyamul lail, paksa diri kita. Puasa, bangun nak sahur tu, solat juga 2 rakaat sebelum makan ataupun sebelum subuh. Solat juga. Ajar diri kita. Ni norma baru. Kalau norma baru dalam kehidupan, maka norma baru juga dalam ibadat kita pada Allah Ta'ala. Maknanya upgrade. Kalau sekarang ni orang tak ada kerja, tiba-tiba dia boleh dapat buat juta-juta setahun. Tengok tunggu setahun ni, habis setahun seri dia buat. Sebulan boleh buat ribu-ribu. Kenapa? Norma baru dalam nak cari nafkah, norma baru dalam buat bisnes dan sebagainya. Kenapa tidak ibadat kita buat cara norma baru? Norma baru ni duduk jauh. Iman tak sebut dah, dapat so. Kau ada salah kali 2, dapatkan so, apa pakat rapat pula. Kena pula ada KKM dalam itu, berat masjid. Pula ada jenis gatal tangan suka ambil video, masjid ni berat. Imam punca ni kluster masjid pula dah. Gitu. Norma baru kita buat baru. Solat Jumaat tak jadi 3 rakaat juga, jadi 2. Cuma norma berapa dia? Laju. Cepat. Baru duduk tak sampai setengah jam. Khutbah kena 7 minit, betul tak? Khutbah kena 7 minit. Boleh ke contohlah dia kata bulan Ogos ni mungkin bulan Ogos ni dia habis dah PKP. Lepas tu boleh ke tak kita buat 7 minit khutbah? Boleh. Lagi kita suka, tak sempat nak senggut. Tak sempat nak ni. Tak. Ittaqullah. Soft. Nampak. Habis, nampak. Sekejap tak? Hak baru sampai, hak biasa dia sempat dengan khutbah, dia sempat dengan solat ni, dia sampai-sampai ada. Tok imam ke apa ada makan kambing ni. Tu. Tak ada Jumaat akan makan ni. Habis dah Jumaat. Sebab apa? Cepat. Bukan kita kata solat tu laju dah, tapi cepat. Sampai ke tak sampai? Kita ingat arwah Tok Guru dulu. Dia bagi khutbah di kampung kita, sempat. Tengok sekali dia datang, orang suruh dia bagi khutbah. Allah, sekejap tak sampai 15 minit. Dia berkhutbah. Bukan baca khutbah, dia berkhutbah. Pergi sini kalau jenis kena baca teks, kena ikut lah.
Ada tempat yang tak, kalau tak baca tek kena. Ada tempat tu. Kalau di Selangor baca tek orang kecam. Oh, tu imam ni baca tek ni khutbah ni. Tak berapa masuk. Di sini tak boleh. Tak boleh gitu. Tak boleh tak baca tek betul. Takut gitulah. Saya tak tahu tempat macam mana. Saya tak pernah berkhutbah di sini. Cuma nak cerita begitu. Tapi norma baru dia banyak ajar kita. Oh, rupanya boleh. Solat apa? Jumaat? Apa dia? Sikit-sikit. Tak cukup 40. Rupanya Sabah Sarawak lama dah dia buat. Sabah Sarawak tak cukup 40 orang. Tapi lama dia buat. Sebab apa? Suasananya begitu. Tapi kita tak boleh lah. Kita pakai 40. Cuma waktu ini dibolehkan. Ini maksudnya syariat. Ataupun kita kata istilah kita fiqh lah. Dia mari dalam ikut ke keadaan. Dulu lain, sekarang lain. Ya. Dulu ada setengah imam ni, dia marah kalau tak rapat sah. Tak rapat tu dia kata, baru tak rapat. Ada ruang tu, syaitan ada ni. Waktu ni. Nak cakap. Jangan dia salah. Imam jangan salah. Oh, rapatkan sah, betul kan. Bahu ke bahu dah. Tumit-tumit siku atas muka tu imam, tak ada apa. Cuma nak cerita gitu. Ini norma baru. Dan dalam ibadat kita kena norma baru. Apa dia? Sentiasa beribadat pada Allah Ta'ala. Kenapa? Kita waktu ni masih lagi ada bala-bala ni. Takut Allah Ta'ala panjangkan bala ni. Allahu Akbar. Tapi kalau kita berubah, insya-Allah doa kita ni tak putus pada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala akan stop benda ni. Stop. Kalau kita rasa kita ni sudah mencapai kemenangan, hashtag kita pasti menang. Hashtag kita pasti menang. Kita rasa kita okey ke? Tak. Bila Allah Ta'ala sebut dalam surah An-Nasr. Iza jaa nasrullah. Nama lebih kurang tu Nasrun Nas. Tak. Ayat last sekali sebut fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Fasabbih, maka bertasbih. Bihamdi, dengan juga kita mengucap alhamdulillah. Kepada Allah Ta'ala. Istighfarlah sekali. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Istighfar. Tasbih, ucap alhamdulillah dan juga istighfar. Kenapa? Kerana kita rasa kita sudah menang. Kalau kita rasa gitu, itu tandanya orang merasakan kemenangan kita. Kita rasa tenang dah boleh datang masjid. Ada yang masjid dia salam. Ada seorang saya pergi dia salam. Kita duduk gini dia hola juga. Macam mana tak? Tak nak kata, tak boleh, SOP. Dah tak layan dah waktu tu salam lah. Sebab semua rasa okey. Maksudnya kita sudah rasa kita menang. Waktu ni lah kita kena tasbih, ucap tahmid, ucap istighfar. Kerana apa? Allah Ta'ala bagi kemenangan pada kita. Tapi kalau kita tak buat, tak sampai kemenangan itu pada kita. Main bola lah. Waktu main bola tanding final. Apa hadiah hari ni? Piala. Katalah piala. Main. Menang. Tak boleh piala. Menang kita tapi tak boleh piala. Orang kata, mana mau menang? Aku menang. Mana? Kalau paling tidak boleh tunjuk. Ni piala. Itu bukti kita menang. Jadi piala untuk kita apa dia? Kita bertasbih, bertahmid dan juga istighfar pada Allah Ta'ala. Setakat itu saja. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum habis tu kita nak umumlah. Kita sekarang ni sedang minta sumbangan untuk sekolah Seriti tu. Sekolah rendah integrasi terhadap Islam yang dekat Songgala Gateway tu. Sebab untuk bayar sewa. Waktu PKP ni orang bayar yuran separuh tu. Jadi tak sempat nak cover sewa bangunan ni. Boleh sumbang sama ada kepada saya ataupun boleh kepada Haji Fakrulazi. Nanti dia akan bagi kepada saya lah. Berapa-berapa pun kita tak ada masalah. Nak sumbang durian pun tak ada masalah. Sumbang durian kita makan. Gitu.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul husna in syi'ta sahla. Allahumma nashku wa ilaika najwa an tadfa'al bala wal waba wal fitan wal mihan ma zahara minha wa ma batan ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Taqabbalallahu minkum.